بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته آمين. قال اللهم صل على سيدنا محمد. Hai orang yang gemar akan berjalan kepada Allah. Telah menterjemahkan pada muka surat yang kedua dengan katanya, hai orang yang gemar akan berjalan kepada Allah. Wahai orang yang gemar akan berjalan kepada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di sana ada orang yang diistilahkan dengan orang yang berjalan kepada Allah. Orang yang jalan kepada Allah ni disebut dengan salikin, iaitu orang yang berjalan kepada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala itu ialah satu keteraan yang namanya hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Iaitu orang yang jalan kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu berjalan dengan menggunakan hati. Maknanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ialah orang yang selalu membersihkan hati. Maknanya orang yang selalu menyucikan hati dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila seseorang itu berusaha, bermujahadah sepanjang masa, detik dan ketika, hari demi hari, masa demi masa, untuk memperbaikkan hati dia, untuk menyucikan hati dia, maka itulah maknanya orang yang berjalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berjalan kepada Allah iaitu berjalan untuk mendapatkan Allah, berjalan untuk mendapatkan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berjalan untuk mendapatkan Allah, apa maknanya? Iaitu berjuang untuk meletakkan Allah di dalam hati. Itu maknanya mendapatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang inilah yang dipanggil oleh Syekh Daud dengan terjemahannya, hai orang yang gemar akan berjalan kepada Allah. Maknanya yang gemar, yang suka, yang ada minat nak berjalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab di sana ada orang yang tak ada gemar pun, tak ada minat pun, tak teringin sikit pun, tak duduk dalam minda dan hati dia nakkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, sebab yang jadikan dia macam tu rupa, sebab dia dah terbenam dalam maksiat dan dunia. Bila mana dah duduk terbenam dalam maksiat, kejahatan dan dunia, akhirnya tertutup mata hati dia untuk ada niat dia nak berjalan kepada Tuhan. A'udzubillah min zalim. Jadi pada orang yang nak berjalan pada Allah ni, maknanya orang yang nak, iaitu orang yang berjuang untuk meletakkan Allah di hati dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia bukan mudah
Dia satu yang sangat susah dan sangat payah, sebab kita nak kena melawan dengan nafsu dalam diri kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita nak melawan dengan nafsu kita yang duduk dalam diri kita. Nafsu ni dia tak suka nak berjalan pada Allah ni, sebab dia dah ada kesukaan dia sendiri. Kesukaan dia sendiri itu ialah dia suka apa yang dia nak penuhkan keinginan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi setiap yang Allah nak tu bertentang dengan nafsu nak. Bila mana yang Allah nak tu bertentang dengan nafsu nak, macam mana dia nak seperti mana yang Allah nak? Jadi oleh kerana macam tu rupa keadaan dia, maka kita ni kena bermujahadah melawan dia. Kalau ikut dia tak mau jalan pada Allah ni, sebab jalan pada Allah ni susah. Berjalan pada Allah ni susah dan bukan dekat. Sebab itu Allah sebut, walau kana aradan qariban safaran qasiran lattaba'uk walakin ba'udas alaihim asy-syaqqah. Kalalah jalan kepada Allah itu suatu yang dekat, perjalanan yang hampir, lattaba'uk, ramai orang akan ikut kamu. Walakin ba'udas, tetapi dia jauh, alaihim asy-syaqqah, bukan sekat jauh, payah pula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi nafsu ni dia tak mau susah-susah, dia tak mau payah-payah. Itu ciri-ciri nafsu ni dia tak sama macam ciri-ciri syaitan. Syaitan ni dia nak mengajak, syaitan ni dia nak menggoda supaya kita ni berbuat kejahatan. Sementara ciri-ciri nafsu dia nak melekakan kita dalam perjalanan. Dia nak show, dia nak bagi hiburan, dia nak jenis ghalib, tu jenis dia. Sedangkan perjalanan kepada Allah Subhanahu wa taala ni kita tak boleh menurut seperti mana nafsu nak. Orang yang ikut orang yang ikut nafsu dia, apa yang nafsu nak semua dia ikut, maka orang tu tidak melangkah dalam perjalanan dia kepada Allah. Maknanya bila mana kita tidak mengikut akan kehendak nafsu, berarti kita sedang melangkah kepada Allah. Baik. Di sana ada orang yang dia suka perjalanan kepada Allah. Maka orang yang suka kepada perjalanan kepada Allah ni, maka disuruh oleh pengarang kitab di sini, hai orang yang gemar akan berjalan kepada Allah. Bila nak berjalan kepada Allah ni, dia ada satu sifat lain yang berkehendak akan merasai dengan zauq manis ma'rifah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang nak berjalan pada Allah ni sebab dia nak merasai kemanisan ma'rifah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa dia ma'rifah ni? Ma'rifah ialah ma'rifatullah. Apa dia makna ma'rifatullah? Iaitu perasaan hati kita mengenal akan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mengenal Allah ini ialah suatu syurga bagi orang yang telah mendapatkan syurga tu. Bagi orang yang belum dapat syurga tu, merasakan perjalanan pada Allah ini ialah suatu neraka, sebab dia susah, perjalanan jauh, bekalan kena banyak, kok jalan tu macam-macam musuh. Perjalanan ni macam-macam, ada kona, ada turun bukit, ada mendaki gunung. Tu ibarat dia susah. Tak ramai pula yang menjalani jalan ni. Jalan yang dijalani ni jalan qillatus salikin, sedikit orang yang menjalani. Lorong sempit.
Sementara jalan yang orang lain lalu, jalan luas, jalan luas, bukan setakat luas, ramai pula orang ikut, orang berjalan. Jalan yang kita lalu ni jalan sunyi, tak ada orang lalu, orang tak minat, orang tak suka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi orang yang gemar nak berjalan pada Allah ni ialah orang yang nak merasai zauq manisnya ma'rifatullah. Maka sebab itu seorang ulama sebut ma'rifatullahi jannatul arifin. Mengenal Allah itu adalah syurga kepada orang-orang yang kenal Allah. Tuhan siapa kenal, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kenal Tuhan ni dengan mata hati. Tuhan tak dapat dikenal dengan mata zahir kepala yang duduk di kepala kita ni. Sebab Tuhan tak boleh tengok, tapi dia boleh dirasa di mata hati kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau Allah itu akbar, kita boleh rasa bagaimana akbarnya Allah. Kalau Allah itu maha kaya, kita boleh rasa macam mana, kita boleh rasa macam mana kekayaan Allah. Jadi apa sahaja sifat Allah kita boleh rasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi rasa tu dipanggil musyahadah. Musyahadahkan Tuhan. Orang diistilahkan musyahadah. Musyahadah tu rasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di antara sifat ihsan. Ihsan ni an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Tu ihsan. Ihsan iaitu kamu menyembah Allah seperti kamu melihat Allah. Ka'annaka tarahu, seperti kamu melihat Allah. Allah ni zat yang maha indah. Nabi kata innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, dia suka pada perkara yang indah. Indah Tuhan ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Keindahan Tuhan ni dilihat dengan mata hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebagai contoh, orang yang kenal Tuhan tak sama dengan orang yang dengan orang yang tak kenal Tuhan. Orang yang tak kenal Tuhan, dia rasa ujian yang menimpa dia ialah penderaan Tuhan pada dia. Sementara orang yang kenal Tuhan merasakan ujian Tuhan kepada Allah ialah sebagai suatu tanda kasih sayang Tuhan kepada dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kalau seminggu dia tak didatangi ujian, dia kata Tuhan dah lupa kepada dia. Tuhan lupa kat dia dah. Sebab Tuhan ni sifat dia, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah Subhanahu wa taala jika dia mengasihi sesuatu kaum, dia akan menguji kaum itu. Itu sifat Tuhan. Allah kalau dia kasih pada kita, dia uji kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pasal dalam ujian ada rahmatnya. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat aku meliputi segala sesuatu. Sebagai contoh, waktu mana kita sihat, kita tak apa sedap kot sebut nama Allah. No? Waktu mana tak sihat, nak tunyai bangkit tu, sedap sebut nama Allah. Waktu kita sihat, kita tak apa rasa sebut nama Allah.
Waktu mana kita sihat, kita tak rasa kok mana sangat, kita mengangkat tangan doa pada Allah. Tapi bila mana kita sakit, kita minta Allah bagi lega kepada kita, kita berdoa, kita rasa macam khusyuk hati kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. No? Jadi maknanya dalam sakit itu ada rahmat Tuhan. Tuhan tahu dah. Hampa ni kalau sihat, hampa tak berasa aku Tuhan hampa. Bila hampa sakit, oh rasa hampa ndak kat aku. Tu passion. Tuhan tahu dah passion kita. Jadi Sayyidina Ali karamallahu wajah, kalau dia tak sakit seminggu, dia tak Tuhan lupa kat dia dah. Tuhan passion ni kalau dia kasih pada sesuatu kaum, pada seseorang, dia menguji tu sifat dia. Maka siapa yang paling berat diuji kalau bukan Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam? Seperti yang Nabi kata, asyadul bala al-anbiya thumma al-amsal fal-amsal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang paling teruk dibala oleh Tuhan ialah Nabi-Nabi al-anbiya, thumma al-amsal fal-amsal. Kemudian orang yang seperti Nabi-Nabi, siapa dia? Para ulama. Thummal amsal, kemudian orang yang seperti ulama, iaitu orang yang nak hidup seperti hidup para ulama. Jadi orang-orang inilah orang yang banyak diuji oleh Tuhan. Nabi kita SAW sendiri, Nabi menghadapi sakaratul maut tak seperti umat dia menghadapi sakaratul maut. Nabi SAW menerima sakaratul maut seganda kita rasa. Pasal begitulah Allah Subhanahu wa taala nak memberi kita rasa besarnya ketuhanan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi maknanya yang berkehendak akan merasai zauq, iaitu manis ma'rifah dalam kandungan kenal Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jangan engkau, ni bahasa lama, bahasa terjemah Syekh Daud. Jadi mengenderakan tu makna berkenderaankan. Jangan engkau berkenderaankan jalan kepada Allah melainkan dengan kenderaan zul. Jadi nak berjalan pada Allah ni, dia ada kenderaan dia. Kata Syekh Daud, jangan kamu nak berjalan pada Allah itu berkenderaan dengan suatu kenderaan melainkan kenderaan itu ialah zul. Apa makna zul? Maknanya ialah kehinaan. Jalannya lah jalan kehinaan. Maknanya hina ni dia rasa. Hina ni dia satu rasa hina. Nah, jadi itulah jalan, itulah kenderaan yang paling cepat untuk merasakan dia Tuhan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita ambil lawan dari jalan tu, kita tak dapat dia. Dia maha mulia, dia karim, dia maha mulia. Jadi kita ni kena ambil hak lawan dia tu, iaitu kita ni kena maha hina. Hina ni kena rasa, no? Kena rasa dan kena tunjuk. Hina ni dia kena rasa dan kena tunjuk. Rasa di hati, tunjuk. Tunjuk ni tuan-tuan, kat siapa nak tunjuk? Kat dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, tu nak tunjuk macam mana hina kita? Hina kita ni tuan-tuan dalam hati kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hati ni bila mana dia macam tu, dia akan mengubah zahir kita seperti dia. Kalau hati kita rasa hina, jadi pada ketika tu kita tak tinggi diri.
Kita tak bangga diri kita. Kalau orang puji kita, kita tak rasa kita menerima pujian. Sebab kita kata hak tu, puji tu bukan kena kat aku, puji tu dia punya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang tak kenal Tuhan ni, dia takut dipuji ataupun dia suka dipuji, tu tak kenal Tuhan. Kalau orang puji dia, aboy, senyum sampai ke telinga. Kalau orang puji dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kira nak dengar orang puji tu. Lagi orang kata apa lagi kat aku, nak dengar lagi orang puji dia tu. Orang kata setakat tu tak cukup, nak lagi puji, nak dipuji lagi. Tu suka dipuji. Sedangkan puji-puji ni bukan kita punya, Allah yang punya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala jenis puji lillah, milik Tuhan sekalian alam, bukan kita punya puji tu. Tiba-tiba bila Allah puji dia, kita rasa kena puji tu. Tu dia panggil jahil. Allah tutur orang puji kita, sebenarnya Allah puji dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang puji kita, hang no, rajin lah buat ibadat no. Orang puji kita, sebenarnya Allah puji dia sendiri. Allah tuturkan orang tu puji kita. Ibadat yang kita rajin buat, siapa punya? Allah yang punya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Inna salati, sesungguhnya sembahyangku, wa nusuki, ibadahku. Inna salati wa nusuki wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillah, milik Allah. Kita buat ibadat ni Allah yang bagi. Jadi bila Allah bagi, bukankah Allah patut terima puji? Kan? Jadi alhamdulillah tu dialah yang puji dia sendiri. Dia tutur orang tu untuk puji kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita ni laluan pujian saja. Tuhan puji dia sebenarnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi orang jahil tak berasa macam tu. Dia rasa orang puji dia, sedangkan bukan orang puji dia, Allah puji dia sendiri. Sebab itu orang yang suka dipuji ialah orang yang tak kenal diri. Tak kenal diri. Hang tu hina, patutnya hang rasalah hang hina, tapi siapa hang rasa mulia? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada juga orang yang tak suka dipuji, lari daripada pujian. Bila orang buka mulut nak puji, dia cukup. Tak mahu orang puji. Pasal apa? Sebab pada dia, kalau puji dia merosakkan amal dia. Bila hang duk puji aku, lama aku rasa kembang jubuk. Hang puji aku berasa macam aku baik. Lama rosak amalan aku. Hang duk puji macam ni, tak mahu puji. Tak mahu dia. Orang yang tak mahu dia puji ataupun suka dia puji ialah orang yang tak kenal siapa diri. Siapa diri dia tak kenal. Hang diri hang tu hina. Pasal apa hang boleh merasa mulia pula? Mulia tu Allah yang mulia. Jadi bila nak rasa kemuliaan Allah, kena rasa kehinaan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau nak rasa kekayaan Allah, kita kena rasa kefakiran kita. Kita kena rasa kemiskinan kita. Aku tak ada apa. Kata Tuhan kata, wa antumul fuqara'u ila Allah. Kamu semua fakir kepada Allah. Hampa bukan ada apa. Diri hampa pun aku punya. Kita main ke dunia ni, diri kita tu Allah yang punya. Diri kita, jasad kita, roh kita, semua Allah punya. Darah dalam diri kita, kulit kita, daging, semua Allah punya. Ada apa dalam kita? Tak ada apa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Main ke dunia pula. Rezeki Tuhan bagi, bukan kita punya, Allah yang punya. Huwar Razzaq, dia yang maha pemberi rezeki. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Banyaklah Tuhan support kita. Alhamdulillah, Tuhan maha kaya. Kita beranak-beranak main ke dunia, ayah kita dah Tuhan siap sebagai seorang Islam dah. Mak kita sebagai seorang Islam dah. Syukur. Sementara di luar sana ramai yang beranak-beranak ayahnya Hindu, mak dia Hindu, ayah dia Kristian, maknya Kristian. Kita keluar main, alhamdulillah, mak kita dah Islam, ayah kita dah Islam. Lepas tu pula dibentuk kita untuk sembahyang kenal Tuhan, ajak kita sembahyang, ajak kita puasa. Allah dah ajak, Allah dah bagi dah siapa nak bentuk dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah bagi alat serba lengkap. Daripada kita tidur terlentang sampai kita boleh menyerap, sampai kita boleh merangkak, sampai kita boleh berjalan, sampai kita duduk tarani. Dulu kita seorang-seorang, lepas tu kita jadi dua, lepas tu jadi 3, 4, 5, 6 sampai 10 orang dalam keluarga kita. Lepas tu beranak cucu pula lagi, cucu sampai 15, 16, 30. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Daripada kereta tak ada sampai ada kereta, daripada rumah tak ada sampai rumah besar. Banyak Tuhan support kita. Dari kita amal tak ada sampai Tuhan tambah amalan kita. Selagi umur duk bertambah, selagi bertambahlah sembahyang kita. Semakin bertambah tahun, bertambah pula puasa kita. No? Hari yang makin bertambah. Hari ini kita sembahyanglah 5 waktu. Kita dah sembahyang dah puluhan waktu, ratusan waktu, ribuan waktu dah kita sembahyang. Tambah lagi sehari, dapat lagi 5 waktu. Umur panjang lagi sehari, dapat lagi 5 waktu. 7 hari, 35 waktu dapat. Bayangkan, sebulan kali tengok, 100 kali tengok, bertambah sembahyang kita. Bertambah sembahyang kita. Ni bertambah hari, bertambah tahun, bertambah puasa kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bertambah tahun, bertambah puasa kita. Baru lepas ya sebulan Ramadan, harap Tuhan bagi panjang lagi setahun, dapat lagi puasa sebulan lagi Ramadan. Sebab Ramadan setahun sekali je. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada yang Tuhan bagi rezeki dia murah, dia boleh pergi Mekah, dapat jemputan Tuhan, jadi duyufur rahman, Tuhan tambah lagi. Ada orang dipikir macam ni, aku ni umur ke bertambah ni, umur ke bertambah, takut amalan ke kurang. Sebab ada orang dulu waktu dia muda segar, semangat beramal amal soleh, tapi bila mana menjelang tua, awak dikurang ha? Ada orang macam tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dulu waktu muda-muda suka mayang sunat, bila main tua jadi malas pula. Na'udzubillah min dzalik. Ada orang Tuhan bagi waktu muda-muda duit guna kot lain, bila main tua ni otak dia fikir nak guna apa lagi, buat amal soleh, sedekah, buat amal jariah, tunaikan umrah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada orang tanya saya, Ustaz, kita kalau kita pergi Mekah, sembahyang di Baitullah, sembahyang di Mekah, kita mendapat 1,000, kita mendapat 100,000 sembahyang. Kita sembahyang ni dapat 27 kali ganda sahaja. Di sana dapat 1,000 100,000 sembahyang kita tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tentu ulama tanya bahaya pula, adakah 100,000 tu menghadap Kaabah? Tak termasuk orang sembahyang di masjid yang bukan Masjidil Haram. Kan di Mekah ni ada banyak masjid kan. Dia orang sembahyang masjid tu kita tak dapatlah macam dengan sembahyang di Masjidil Haram. Kata ulama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sekalipun sembahyang di masjid yang bukan Masjidil Haram, tetap pahalanya 100,000 juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam Mekah tu
iaitu dalam haram Mekah tu. Dia ada haram Mekah, dia ada halal, tanah halal Mekah, ada tanah haram Mekah. Tanah haram tu tak mana kita duduk, kita semayang, kita mendapat 100,000 pahala. Betul orang tanya, ustaz, kalau kita sedekah, sedekah pun sama. Sedekah pun sama. Betul orang yang cerdik-cerdik sikit ni, bila orang nak pergi Mekah, dia kata ni RM100, tolong sedekah di Mekah. Dia mendapat gandaan pahala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada pula setengah orang diupah, ni nak bagi ke enta RM200, enta tolong buat tawaf sunat, enta hadiah sat pahala tu ke anak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia upah orang tu buat kebajikan, pahala tu dihadiahkan pada dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab tawaf Kaabah ni tak boleh tawaf melainkan Kaabah hanya di Mekah saja. Macam mana kalau Kaabah tu dipindah mai ke Malaysia, boleh tak kita tawaf? Tak boleh tawaf. Sebab tawaf, ibadat tawaf ni kalau Kaabah duduk di Mekah saja. Kalau fardu takdir Kaabah tu terbang mai duduk di Mergong ni contohnya, tawaf tak boleh. Itu kelebihannya di sana saja. Tapi kalau Hajarul Aswad boleh. Hajar Aswad boleh kucuk, tawaf ni tak boleh. Tuan-tuan, dulu-dulu orang dulu soal Sayyidina Muhammad, oleh kerana dia faham kata berganda-ganda pahala di Mekah ni, banyak orang yang akhir-akhir usia menghabis umur di Mekah dulu-dulu. Tapi lah tak boleh, sebab Saudi buat Mekah tu macam hak dia punya. Dia buat macam Kaabah tu dia punya, sedangkan hak tu bukan dia, dia hak muat Islam. Dulu tahun 60-an atau 40-an dulu, Khatib Masjidil Haram tu bukan mesti Arab. Orang Arab, orang Ajam pun pernah jadi Khatib Masjidil Haram. Di antara Syekh Abdul Qadir Al-Mandeli rahimahullahu taala. Hak mengajak yang mengambil bersandar di tiang-tiang Masjidil Haram tu bukan Arab semata-mata, macam-macam bangsa. Yang paling banyak bangsa Melayu kita, bangsa Jawi kita ni. Bila mai kerjaan hari ni, dia buat macam tu dia punya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi jalan untuk kenal Allah itu kenderaannya ialah zul. Zul makna kehinaan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita nak menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, jangan kita kadang ada orang yang menunjukkan kehinaan depan Allah, tapi depan makhluk Allah dia menyombong. Tu tak betul ya. Dengan orang pun kita kena merendah, di depan Allah lagi-lagi kita kena merendah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia tak boleh macam tu. Dia mesti kalau orang tu merendah dengan Allah, dia merendah hidupnya dengan orang yang, dengan hamba-hamba Allah. Allah benci dalam hati seseorang ada kibr. Apa nak kibr? Kibr maknanya sombong, besar diri, megah diri. Tuhan benci. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Jadi kita ni mengaji kitab ni sebab kita nak belajar kenal diri. Nak kena ada orang baca kitab tolong habaq kita kena macam ni. Kalau tak ada orang baca kitab, tak ada orang mengajar, kita tak tahu kita nak macam mana, kita sepatutnya macam mana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia kena mengaji baru kita tahu. Lepas tu kita kena minta Allah bagi. Kalau semata-mata kita mengaji Allah tak bagi, kita tak tahu juga. Sebab di sana ada ilmu yaqin, sakat ilmu je. Ilmu bukan segala-galanya lagi. Dia kena sampai kepada ainul yaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ainul yaqin dia panggil makam rasa.
Tahu tak kata Kaabah di Mekah? Tahu. Rasa tak macam mana depan Kaabah? Tak tahu. Jadi kita nak duduk di makam rasa tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jangan tinggi diri, jangan sombong diri, jangan megah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita tak mampu, kalau kita tak mampu nak tanggung sesuatu, kalau dia mengundang kita rasa megah, elak-elakkan perkara yang menimbulkan rasa megah tu. Sebagai contoh, kalau pakai kereta elok jadi sombong, pakai kenderaan yang sederhana saja, sebab kita tak mampu. Tapi kalau kita mampu, pakailah, tak rasa apa. Kereta besar pun tak rasa besar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu dia panggil orang kuat. Masalah kita tak kuat. Kalau pakai kereta elok, megah aku jalan. Kereta bukan elok sangat pun, tapi make up je elok, tu pun rasa megah dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kereta bukan elok, kereta biasa-biasa, tapi make up tu elok. Bila tengok jumpa kereta orang macam kereta dia, dia potong kereta tu, nak tunjuk, tengok kereta aku ni. Awak hantar make up kereta macam kereta aku. Wah, ni kita tak kuat. Tak kuat, jangan duduk terbiang. Tak kuat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan iftiqar dalam kandungan berkehendak kepada Allah. Dia macam ni. Saya nak tanya tuan-tuan, orang perempuan ni, perempuan kita lah, bismillahirrahmanirrahim, kalau dia tak heran kat laki dia tak sayang kat dia. Nak heran apa kat laki aku gaji lebih daripada dia lagi. Orang ni tak disayangi suami. Yang suami sayang ni, yang perlu, yang rasa, yang suami sayang ialah, yang suami sayang ialah isteri yang dia rasa perlu pada suami dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semua perkara, semua suami dia. Macam mana abang nak pergi mana pun, suami dia. Dia hidup ni soal Sayyidina Muhammad. Dia kata, macam mana aku nak tempuh hidup? Aku bukan reti ni. Nak bayar bil aku tak pandai. Nak berkisah urusan-urusan aku tak reti. Aku ni tak ada lelaki, aku tak tahu. Hak ni yang orang yang bergantung pada suami ni, hak ni yang suami sayang. Ni makhluk manusia. Dalam hidup ni kalau tak perlu Tuhan, orang tu tak disayang ke Tuhan. Tak pernah berdoa kat Tuhan ni. Lepas semayang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, cuih bangkit, doa apa pun tak. Orang yang macam ni Tuhan kata, amboi bakhil sungguh hamba aku ni, tak minta kat aku. Yang Tuhan sayang iaitu orang yang nak kat Tuhan, perlu pada Tuhan. Hidup tak boleh, hidup dia bergantung Tuhan ya. Jadi iftiqar ni rasa perlu kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam keputusan dalam hidup, kita tak reti ambil keputusan sendiri. Nak ambil bila kita nak putuskan apa-apa keputusan dalam hidup, bangkit 2 rakaat sembahyang solat istikharah. Minta Allah tentu, aku tak tahu. Aku nak buat ni elok ke tak elok, betul aku tak tahu. Aku minta Tuhan tolong tunjuk ke aku jalan betul macam mana, pilihan terbaik apa. Tuan-tuan, soal Sayyidina Muhammad seperti ulama kata, kalau kamu diberi pilih untuk memilih, pilihlah untuk tidak memilih. Kalau kamu diberi pilih untuk memilih, pilihlah untuk tidak memilih. Pasal pilihan kamu adalah pilihan Allah. Aku tak tahu baik ke tak baik. Istikharah dulu. Istikharah ni ialah suatu bentuk kita berkomunikasi dengan Tuhan, bentuk kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kita bercakap dengan Zat yang Maha Hidup.
Kita berurusan dengan zat yang maha hidup. Kita bukan berurusan dengan tongkoi. Kita bukan berurusan dengan batu macam Hindu Cina tu. Tuhan yang keras, bukan Tuhan sebenarnya, makhluk Tuhan. Tapi kata Tuhan. Saya satu masa pondok saya di Mujamak Darul Hadis barulah masuk dalam beberapa bulan daripada pelajar 60 dalam 40, 50, 60 sampai naik ratus. Jadi kami nak kena buat penempatan baru untuk pelajar perempuan. Ada satu rumah tua, rumah usang. Di rumah tu kita renovate, kita buat asrama. Bila buat asrama ni, masuk malam pertama, tak pagi, malam kedua habis kena kacau. Habis kena kacau, menjerit budak-budak ni. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya pun belajar daripada peristiwa ni. Jin yang kacau budak perempuan ni perkenal diri. Dia main daripada Palembang, jauh rumah tu. Dia tak perlu naik flight kot. Dia main daripada Palembang tu. Bila ustaz kita kata, hamil pada mana? Palembang ni kata. Palembang ni dia main tempat yang baik pula, tempat keluarga Rasulullah pula dia main duduk ni. Dia main duduk, main tu. Dia kata bukan salah aku. Yang anak hampa menjerit bukan salah aku, salah hampa. Hampa masuk tempat aku, hampa tak minta izin. Aku bukan kisah sangat, tapi izin tak minta, tu kau marah. Ustaz pun tu tanya, izin macam mana? Hampa masuk, Yasin pun tak baca, tahlil pun tak buat, kenuri pun tak buat. Tu mana izin yang dimasukkan oleh dia. Sebab itu kalau kita nak duduk rumah baru, nak pergi buat rumah atas tapak rumah, mayang hajat dulu atas tapak tu, baca Yasin. Rumah baru kita buat tahlil, dan syarat dia yang dia kata jangan tinggal, buat kenuri. Tu orang tua-tua kita buat tu bukan semata-mata buat, sebab tu cara dia minta izin bukan kat dia, kepada Allah. Baru faham. Pakai ni dia punya nasihat ni. Bila kita buat, kita masuk balik, kita baca Yasin, buat mayang hajat. Yasin ni penuh penyuruh ni. Kalau rumah kita kosong, kita baca Yasin. Jangan baca Yasin ni masalah Sayyidina Muhammad. Terbaiknya jangan bagi masuk perabot lagi. Semua dia punya penjuru tu semua kita baca Yasin. Allahumma salli ala, sampai ke dapur-dapur lah. Sampai hari ni Tuhan pelihara, alhamdulillah. Balik dah kot ke Palembang. Ada lah, alhamdulillah. Jadi maknanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam hidup ni kita perlu pada Allah. Macam tu cara mencut sign apa ni? Perjanjian. Mana tukar tempat, kami masuk, hang kena keluar, cari tempat lain sesuai dengan hang. Macam tu. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini perasaan iftiqar kita pada Allah ni, rasa perlu pada Allah ni, menyebabkan Allah sayang pada kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi dua kenderaan ni kita kena pakai nak jalan pada Tuhan ni. Yang pertama ialah zul, yang kedua ialah iftiqar. Zul maknanya kita merasakan kehinaan kita. Iftiqar maknanya kita rasa perlu kepada dia. Itu makna dia. Dan jangan engkau mengambil bekal kepadanya dalam padang ini melainkan dengan taqwa dan inkisar. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Kita sambung minggu depan. Menjak no? Minggu depan 3 hari bulan kan? Minggu depan apa? Hari Ahad ni ya. Satu insya-Allah. Hari Sabtu ni kita sambung insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم نور قلوبنا هدايتك. اللهم نور قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Pertentuan yang nak buat wakaf jariah untuk pembinaan masjid di pondok saya tu, jadi sangat-sangatlah dialu-alukan kalau ada, insya-Allah. Ada sijil wakaf untuk tentuan yang berwakaf, insya-Allah.